A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat bertemu saudara-saudara dan saudari-saudari yang mana kita lenyap mari beberapa minggu, beberapa bulan, mudah-mudahan permulaan majlis kita jadi barakah bagi kita kerana niat baik kita untuk nak sebar ilmu pengetahuan dan kita nak menuntut demi untuk kita nak meningkatkan ilmu pengetahuan kita dan amalan kita. Jadi alhamdulillah, banyaklah kita bersyukur ke hadirat ilahi yang mana tok guru kita duk boleh bagi ilmu maklumat kepada kita, ambil daripada masa dulu-dulu sehingga sampai ke sekarang. Ramai guru-guru, tok guru kita, baba-baba, ustaz-ustaz duk bagi ilmu maklumat kepada kita. Dari segi akidah dan ibadah, dalam fiqh, dalam tauhid, dalam tasawuf, kebanyakan kita dapat menututi daripada guru-guru. Jadi alhamdulillah. Maka majlis kita pada malam ni kita nak bagi maklumat kita dalam medan akidah, iaitu kitab Al-Misbahul Munir. Misbahul Munir. Yang mana kita sudah buat giliran dalam baca kitab-kitab ni, buat giliran di antara beberapa guru. Maka malam ni sebagai sambungi kitab kita Misbahul Munir fi ma'rifatillahil qadir. Jadi kitab ni kita sudah bagi dah maklumat pada perjumpaan kita, pada muhadarah kita dulu, iaitu Misbahul Munir ni bahasa tentang ma'rifatillah, tentang pengenalan Allah. Jadi bab pengenalan Allah, boleh kata tiap-tiap orang kita ni sudah faham dah, sudah kenal dah. Kerana kita menututi ambil daripada kanak-kanak lagi. Ibu ayah kita bagi pengajaran, bagi pelajaran kepada kita ambil daripada kanak-kanak. Kita menututi tadika pun begitulah.
Tubik daripada tadika menuju ke sekolah ataupun pondok pun, nah guru-guru kita dah bagi maklumat kepada kita. Jadi boleh kata kemah dah kita dalam bab akidah ni. Tetapi nah setengah-setengah daripada tempat kita nah tak ada boleh remik, tak ada boleh rapi, lalu itulah kita menututi. Setengah-setengah daripada mereka ilmu pengetahuan boleh kata banyak pada orang beri lagi. Banyak pada orang nak bagi maklumat kepada kita lagi. Cuma tu baik mari dengar, nak ambil kebajikan. Nak ambil kebajikan. Nah, walau bagaimanapun kita tu, nah, tak sewi jadi sia-sia kita nak buka kitab kita sebagai sambungi di muka, nah di muka 3. Kitab supaya tak tahulah. Nah, kitab ni. Muka 3 deh. Misbahul Munir. Risalatul Misbahil Muniri. Itu dia. Nah. Naskhatullah sadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di muka 3 di bawah su. Nah, di bawah su selalu dah. Maka berkata aku, bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu tuturan dan cakapan daripada sengkumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampai mereka itu akan segala umat. Itu dia. Kita ulang sekali lagi. Jadi musannif nak bagi tahu kepada kita di sini, dia kata maka berkata aku. Nah lepas pada kala khutbah musannif pun nak cerita hak dia dah lah. Lepas pada amma ba'du, lepas pada basmalah, lepas pada hamdalah, lepas pada tasliyah dan taslim, maka dia pun nak ceritalah. Tu dia. Dalam kala khutbah ni orang panggil, lepas pada tu semua tu nak cerita hal dia pula. Dia kata kerana di sini, dia kata maka berkata aku. Jadi di sini nah kala khutbah dia sudah bagi tahu dah yang kita baca pada beberapa muhadarah kita yang dulu ni, mulai nak masuk dalam tajuk kita lah. Nah, dia kata di sini maka berkata aku. Maknanya musannif lah. Musannif ni kita sudah tahu dah, sudah maklum dah, iaitu Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Dia katakan di sini, bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi ibarat daripada tutur ataupun percakapan daripada perhimpunan undang-undang. Undang-undang hak Tuhan turun ke atas kita ni. Nah, kita selaku hamba dia, bel-bel lagi kita orang panggil hamba dia. Nah, yang kita ni beragama Islam, maka undang-undang kita kena turut undang-undang hak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenali dengan hukum syarak. Hukum syarak yang kita ni duduk di bawah undang-undang Allah. Itu dia. Ya semua kita pergi di mana-mana negara pun dia ada undang-undang, dia ada dustur. Nah, ada dustur, ada undang-undang, ada kotmai. Maka kita pun duduk di bawah. Nah, duduk di bawah
hamba kita duduk di bawah Tuhan, duduk di bawah Tuhan ni, duduk di bawah pemerintah Tuhan ni, maknanya kita ni kena turut undang-undang hak diperintah oleh Allah. Maka undang-undang ni lah, nah, kita nak belajar, kita nak menututi satu persatu tu, tak lain tak bukan dengan kita tu menututi. Menututi dengan kita hak ni tu belajar. Nah, belajar dengan guru-guru kita dalam bentuk surat ke, dengan kita dengar dengan telinga ke, tu kita boleh reti, kita boleh faham. Maka dia kata di sini, supaya menyampaikan akan undang-undang itu kepada umat manusia. Jadi percakapan datang ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan akan undang-undang itu. Jadi Rasul lah juru menyapa. Kita ni hanya nak diterima lah. Nah, kita terima ya, Rasul juru menyapa. Rasul menyapa kepada sahabat-sahabat dia. Sahabat dia pula, nah, dia bagi tahu kepada anak cucu dia. Yang kita kenal kata tabi'in, lepas pada tabi'in, lepas tu tabi'in, sehingga siapakah kita sekarang. Jadi guru-guru yang sebar ilmu pengetahuan daripada atas ni sehingga siapa ke bawah ni, daripada golongan salaf sehingga siapa masa kita khalaf di belakang ni, sehingga siapa hari kiamat. Orang panggil bertali ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun mari kepada tabi'in sehingga sampai ke kita, sehingga sampai ke hari kiamat. Itu dia. Itu dia kata supaya menyampaikan akan undang-undang kepada umat manusia. Nak siapa kepada umat manusia. Tengok sedanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dakwah agama dia ambil daripada kota Mekah. Pergi sebar ke bumi Madinah. Lepas tu kau duk tubik pergi. Kau duk tubik pergi kepada Afrika, mari kau sebelah le Asia, pergi kau sebelah le Eropah, sehingga sampai seluruh dunia boleh terima agama Islam. Boleh terima agama Islam. Kemudian menyampai mereka itu rasul-rasul tu akan segala ummah. Menyampai pula akan segala ummah yang mana kita duk bagi huraian ni. Iaitulah dinamakan agama Islam. Iaitulah undang-undang daripada Allah Ta'ala tu dinamakan dia agama, dinamakan dia agama Islam. Jadi syariat hak Tuhan mari tu, nama agama hak bawa syariat ni dia panggil agama Islam. Sebab itulah kita ni kena tahu juga kata agama Islam ni adalah agama dibangsa kepada langit. Agama dibangsa kepada langit ni kadang-kadang kita ada juga tempat hak jadi keliru. Keliru betul mana tu? Sebab orang panggil di hari ni, kebanyakan orang kita hak kita ngaji, hak kita menututi di negara luar, negara-negara Arab, kebanyakannya sebar hak datang kepada kita umat Islam ni, ia sebutnya al-adyanus samawiyah. Al-adyanus samawiyah, agama-agama dibangsakan kepada langit. Maka yang kita nak royak di sini kata agama-agama dibangsa kepada langit ni, kita nak reti, nak faham sikit. Ayah-ayah kita ni, ibu-ibu kita dan penutup-penutup ilmu semua ni, nak boleh faham kata al-adyanus samawiyah tu, agama-agama dibangsa kepada langit ni, kita tu ibarat datang dengan lafaz jamak. Al-adyanu as-samawiyah. Kita nak ad-dinus samawi. Nak mufrad ya. Apa tu? Dia kata tak serupa sikit dengan orang-orang. Tak serupa pasal ya kita tengoklah tempat tak serupa tu.
Apa boleh kata itu? Kata itu tu oleh kerananya al-adyanus samawiyah tu bila sebut dengan lafaz jamak, agama-agama di bangsa kepada langit, maka dia bagi tahu kepada kita, dia tafsil, dia hurai tahu kepada kita agama di bangsa kepada langit. Yang pertama agama Yahudi. Nah, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam. Yahudi, Nasara, Islam. Tiga agama di bangsa kepada langit. Sebab tu ia guna istilah al-adyanus samawiyah. Ia guna dengan lafaz jamak. Tadi. Nak faham. Bahaya kita nak betul no, kita naknya tak si. Lafaz jamak. Al-adyan tu kita tak si. Kita nak ad-din. Ad-dinus samawi, kita nak mufrad ya. Agama di bangsa kepada langit satu saja. Gapo tu? Al-Islam. Mana kita berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di bangsa kepada Allah ialah Islam. Sebab apa boleh nak kata gitu? Sebabnya istilah sebut dengan lafaz jamak ni al-adyanus samawi, ni orang panggil kebanyakan daripada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasara ni dia boleh mereka-reka di atas agama yang suci. Sebab Yahudi Nasara ni digelarkan ahlul kitab. Dia ahli kitab. Dia mengaku kata dia daripada langit, dan Nasara mengaku kata dia daripada langit. Islam kita juga dah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lafaz datang dengan jamak tu kita tak pakai. Kita pakai mufrad. Ad-dinus samawi. Apa tu? Kerana berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada Al-Quran. Sebab dalam Quran kata innad din. Dia datang dengan taukid. Inna. Tu. Penutup-penutup ilmu macam anak-anak pondok kita ni, kita menutup ilmu ada taukid, ada ni tak? Inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla. Beramal nasab isim rafa' khabar. Beramal nasab isim rafa' khabar. Bahawa hari apa inna? Ni orang panggil apabila suatu tu jadi taraddud. Dia jadi wawih. Dia jadi tak kemah, dia jadi tak tetap. Lalu itulah data innad din. Sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah. Ia panggil, ni orang panggil datang dengan orang panggil kait dengan indallah. Zaraf dia datang kan? Indallah, di sisi Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah al-Islam. Dia datang dengan mufrad dah. Ialah Islam. Baik. Maka kita mari tengoklah wajah mubalaghah. Mari tengok wajah mubalaghah. Betul khabar tu al-Islam. Orang mengaji khabar ni yang faham belaka tak? Yang mengaji khabar kan? Khabar ni budak-budak mengaji khabar kan? Khabar ada 3, khabar jumlah, ada khabar mufrad, khabar jumlah, khabar syibih jumlah makna dia. Kita nak faham sikit ya. Khabar ni kaedah khabar al-aslu fil khabari an-nakiratu. Asal khabar kena isim nakirah. Khabar ni pada asal khabar kena isim nakirah. Tetapi di sini dia datang dengan isim ma'rifah. Al-Islam. Dia datang dengan isim ma'rifah. Maka dalam ilmu ma'ani dia kata kaedah dalam ilmu ma'ani ma'rifatu tarafaini tufidul hasra. Ma'rifah dua tepi wipek dah kuat. Mubtada datang ma'rifah, khabar pun datang ma'rifah, wipek dah kuat.
Kuat kan tu? Agama di sisi Allah, agama di bangsa kepada langit satu saja. Gapo tu? Al-Islam. Pak Yahudi jangan kata Yahudi di bangsa kepada langit. Nasara jangan kata di bangsa kepada langit. Dia mau kata Yahudi Islam masa Nabi Musa. Nasara tu Islam masa Nabi Isa. Islam masa tu. Tak apalah kalau dia mau nak gitu ke. Islam masa Nabi Yunus ke apa? Agama masa Nabi Yunus. Islam masa dia ke apa? Islam masa Nabi Idris ke apa? Islam masa Nabi Hud ke apa? Kerana dua tu ya. Satu tanda kata Yahudi dengan Nasara ni ya reka-reka boleh. Ni orang panggil agama al-wad'i. Agama hak reka sendiri. Ada tu. Agama hak reka-reka sendiri. Sebab tu dah dalam Quran kata wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa diambil selain daripada Islam ni sebagai agama, maka tak terima daripadanya. Tak terima. Pada mereka kata learning tak terima, Yahudi learning, Nasara learning, masa dulu terima. Tak masa Nabi Musa, masa Nabi Isa pun Islam betul juga. Sebab Islam ambil daripada Adam alaihi salam sehingga sampai kepada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saja. Heran? Takut-takut ke kita keliru. Banyak dalam kitab tafsir. Bukan tak ada. Bukan tak ada. Sebab apa? Sebab manakala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, puak-puak ahlul kitab dia boleh dah nak masuk Islam. Nak rusakkan Islam boleh dah. Sebab masa Muhammad ada, masa Nabi Muhammad ada, susah nak masuk Islam. Sebab wahyu royak. Wahyu royak. Kalau masuk pura-pura masuk Islam, masuk dalam Islam ni masuk nak main-main, wahyu royak. Wahyu khabarkan Muhammad. Lalu tu dia tak masuk. Hak masuk tu susah. Lalu tu lah manakala Nabi kita meninggal dunia, masuk. Faham tak? Sebab tu nak tahu kata orang Yahudi ni balas tu perangai dia. Faham tak? Dia tak bawa hak kita, dia bawa hak dia. Kita contoh mudah-mudah masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tak kala Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada tahun 13 Hijriah. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq setelah mana Nabi kita wafat, maka dia naik terima khalifah. Diterima apa orang panggil dilantik dia saat itu jadi khalifah pada tahun 11. Dia jadi 2 tahun sehingga sampai tahun 13 meninggal dunia, maka Sayyidina Umar naik. Terima khalifah sebagai khalifah yang kedua. Maka ketika Sayyidina Umar nak pergi kepada Baitul Maqdis, ada seorang Yahudi yang masuk Islam, nama dia Ka'bul Ahbar. Dia masuk Islam saat itu, dia adalah tokoh Yahudi, dia ahbar. Kalau ruhban tu tokoh bagi agama Nasara. Ruhban agama Nasara. Tokoh-tokoh dia, ketua-ketua agama dia panggil ruhban, rahib ruhban, rahib ruhban. Ni ahbar. Ahbar ni tokoh-tokoh agama Yahudi. Maka dia sebagai tokoh, sebab tu panggil Ka'bul Ahbar. Nama dia Ka'ab. Lepas tu dia ni salah satu daripada ahbar. Alim ulama, ketua Yahudi masuk Islam. Manakala dia turut Sayyidina Umar mari serta dengan Sayyidina Umar masuk ke Baitul Maqdis.
Sayyidina Umar tengok tempat di sini Baitul Maqdis ni, benteng dia luas besar. Lalu itulah dia tanya. Dia tanya, aina aj'alul musalla? Aina aj'alul musalla? Di manakah aku nak buat musalla di sini, di atas benteng 4 segi ni? Sayyidina Umar tanya. Sebab apa boleh kata gitu, boleh tanya gitu? Sebabnya orang Islam duk sujud kepada Allah di atas tempat likungi ni, dan Yahudi pun buat tempat ibadat dia di atas likungi ni juga. Sebab apa? Sebab ia dakwa kata kawasan Baitul Maqdis ni iaitu Haikal Sulaiman. Keseh-keseh hak Nabi Daud serta dengan Sulaiman, dengan Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman bapa dan anak. Dia bina iaitu kiblat Masjidul Aqsa. Pak dengan anak. Nabi Daud bapa, Nabi Sulaiman itu anak. Buat kiblat Masjidul Aqsa. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail buat satu kiblat iaitu Baitullahil Haram. Bapa dengan anak juga. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail buat Baitullahil Haram. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman buat Baitul Maqdis. Maka kawasan ni dia dakwa kata Haikal Sulaiman. Orang panggil Haikal Daud. Keseh-keseh dia. Lalu itulah Yahudi yang ambil tempat buat ibadat di atas benteng 4 segi ni, pagar-pagar dia ni. Islam pun buat sini juga. Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah, dia nak mengatasi. Sebab tak ada tempat buat ibadat hak jadi. Nah, hak jadi ma'bad, hak jadi tempat masjid. Nah, jadi musalla, tak ada tempat lagi. Lalu itulah dia tanya, aina aj'alul musalla? Di manakah aku akan buat musalla di sini? Berarti. Lalu itulah Ka'bul Ahbar kata, naj'alu baina ha'id shimali wa mazbah Ishaq alaihi salam. Kita buat di antara benteng sebelah lek. Nah, sebelah lek hilir ni dengan tempat sembelih Ishaq alaihi salam. Maka Sayyidina Umar pun paling tengok kepada Ka'bul Ahbar. Dia kata kan, anta ma zilta fi ra'yil yahud. Senantiasa orang panggil kenapa kemung hak ni tu dok lagi. Nah, kenapa kemung hak ni tu nak pergi ikut Yahudi tu dah lagi. Dengan mu masuk Islam dah kata. Lalu itulah dia mari buat sebelah lek janubi. Tak ada buat sebelah lek shimali. Dia buat masjid sebelah lek janubi. Dia panggil Musalla Umar ataupun Masjid Al-Qibli dia panggil. Jami' Al-Qibli dia panggil. Itu dia. Haning saya nak contoh satu-satu daripada orang panggil contoh-contoh hak dibuat oleh Yahudi. Sebab Yahudi ni dia bijak. Tidak tak gelak ahlul kitab. Nasara dia bijak. Tidak tak gelak ahlul kitab. Apa kita nak tahu kata bijak tak bijak? Tengok dalam Quran duk ayat. Masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umur 12 tahun. Dia ni di bawah jaga Abu Talib, bapa saudara dia. Abu Talib ni ayah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masa tu Sayyidina Ali tak ada lagi. Pak saudara dia Abu Talib ni, sebab Muhammad ni ayah pun tak ada dah. Ibu sudah meninggal dunia. Maka dia ambil perak. Bila dia perak, satu hari dia nak pergi ke Syam, dia bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa tu umur Nabi kita 12 tahun. 12 tahun. Ajak Muhammad pergi ke Syam. Di mana tu? Di Busra. Dia pergi ke Busra ni bawa siapa di sana? Nah, tak ada nak pergi tempat lagi, bawa siapa di sana tak ada nak pergi kerja hak lain-lain lagi, banyak tempat lagi. Tak ada dekat lain lagi, jumpa dengan seorang ruhban, tokoh Kristian.
Nah, ketua agama Kristian, dia tengok Muhammad. Pas tengok, dia tengok pula. Dia tengok, dia mari jumpa dengan Abu Talib. Dia kata, "Hei Pak Cik, nak pergi mana ni?" Dia kata, "Ya nak pergi, ada kerja di sini ni. Mari di Syam ni ada kerja besar lah, kerja penting lah." Tu. Lepas tu, ni siapa ni? Ni Muhammad ni. Kenalan ni? Anak saudara. Pak ayah dia, ibu dia. Ayah dia sudah meninggal dunia. Ibu dia sudah meninggal dunia. Ayah dia nama Muhammad. Ibu dia nama Aminah. Dia. Bila dia kata gitu pas tu, dengan dia duk tengok dah rupa ning adalah Nabi akhir zaman. Lalu itulah dia kata, "Wak kelik budak ni, nanti kalau wak pergi juga budak ning dibunuh." Kalau kacau wak pergi dibunuh. Sebab apa? Sebab Yahud Ahlul Kitab ni dia kenal. Dalam Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal akhirnya akhir Muhammad ni supaya dia kenal anak pinak mereka. Dia kenal sungguh. Sebab itulah nak ayat kata Yahudi ni dia bijak. Tidak tak gelar Ahlul Kitab. Kita tengok a'immah al-arba'ah terdiri daripada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Pak ning ni orang panggil mujtahid mutlak. Adakah digelarkan Ahlul Kitab? Tak digelarkan Ahlul Kitab. Tapi hak ning digelarkan Ahlul Kitab. Sebab apa? Sebab bijak dia. Maka bijak dia ning lah, ia boleh heret orang, boleh bawa orang, boleh dia saat ni nak kontrol ataupun dia nak steering kat mana boleh. Haning lah kita kena jaga Ahlul Kitab. Serengi Ahlul Kitab di hari ni kita takut sangat-sangat. Tengok anak pinak kita di hari ni. Serengi dia tak payah datang. Dia duduk di rumah dia je. Serengi Yahudi Nasara, serengi agama barat, ia tak mesti datang ke tempat kita. Ia hanya duduk di rumah, ia kontrol di rumah, kontrol di negara dia. Sebab itulah Nabi kata la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Hatta law salaku juhra dabbin lattaba'tumuhu. Akan turut, akan ikut jalan ni mereka yang sebelum daripada kamu sejeka demi sejeka, hasta demi hasta. Mau akan turut demo ni. Pak kita tengok anak kita di hari ni. Anak kita di hari ni mana asuhan daripada agama? Mana asuhan kita? Ni mujur kita kata ada cikgu tadika. Nah, boleh hantar masuk tadika. Kalau tadika tak ada, sudah kita. Sekolah Melayu tak ada, susah kita. Sebab asuhan kita tak ada nak asuh anak. Kita tu baik kerja pagi, kelik petang, kelik gelap. Kerja pagi, kelik gelap. Kita kelik tu, boleh makan dengan anak kalau ada makan. Kalau tak ada makan pun kelik anak tidur dah. Mana asuhan kita? Tak ada. Asuhan kita. Kita dengan anak kita, hubungi kita dengan anak kita. Siapa dah asuh? Al-Yahud wan Nasara dah asuh anak kita. Celak mata, tengok selalu dah. Celak mata, tengok selalu dah. Duduk di mana-mana, hidup dengan handphone, hidup dengan game, hidup dengan serengi-serengi agama daripada Ahlul Kitab, daripada agama barat. Sejeka demi sejeka, hasta demi hasta. Pak kita tak takut ke sikit lagi sebar hak datang daripada sosial ni? Melalui alat yang canggih hak kita boleh tengok di hari ni, hak digelarkan zaman globalisasi ni. Yuk loka piwat, bahasa Arab panggil al-ulamah. Hak ni hak kita takut ni. Gambar hak datang kat dalam YouTube lah, dalam klik lah, dalam messenger lah, dalam chatting hak dia duk guna tu. Pera tu. Gambar gapo tu? Gambar telanjang lah. Serengai mabuk pun masuk dalam kampung. Gambar-gambar hak tak sepatut teh. Orang panggil gambar-gambar yang buruk. Hak ni tu anak kita duk tengok tiap-tiap kali.
Apabila datang syahwat, dia buat perjanjian dengan kawan-kawan dia, di mana tempat dia buat boleh perjumpa, kita takut sangat-sangat. Wal-iyaza billahi min zalik. Ni orang panggil serang ni dakwah ahlul kitab ataupun agama barat. Ni nak faham, nak tahu, hak kita duk hurai tentang agama barat Yahudi Nasara ni bukan tamadah. Sebab itulah cari jalan lah nak rosak Muhammad. Nah, masa duk Mekah, masa duk di Madinah ni tu, orang panggil dia nak susuk dakwah Nabi kita. Nak susuk orang panggil ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah syariat Islam ni kita boleh sebarlah sekuat-kuatnya. Sebarlah seluas-luasnya. Kita ada masa, kita ada kepandaian, kita ada kebolehan, bagilah sebar kepada orang-orang awal. Bel-bel lagi, nah, anak cucu cicit kita ni di belakang-belakang ni, nah, kita bimbang sangat-sangat sebab seringnya terlalu derah. Pas mereka tak ada mereka. Hak ada dalam rumah kita wifi ya, we ada wifi ya. Dakwah siapa? Lepas tu kena bayar ke? Bukan dia bayar kita bayar dia. Betul tu. Dia boleh duit pitih lagi. Dan dia boleh bagi sebarai lagi. Nak rakyat kata boleh terus. Ni perniagaan dunia di akhir zaman. Nak faham, takut tak faham deh. Tu dia. Maka hak ning lah hak kita bimbang, hak ning lah hak kita takut. Nak rakyat kata yang kita duk bagi huraian di awal tadi, iaitu innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah satu sahaja, ialah al-Islam. Sebab ia datang dengan makrifah. Datang dengan makrifah ni, makrifah dua tepi, we pedah kuat. Mubtada makrifah, khabar makrifah, we pedah kuat. Nak rakyat kata Islam so ya. Nasara bukan. Yahudi bukan. Masa Nabi Musa pun Islam. Masa Yahudi pun Islam. Masa Nabi Musa pun Islam. Masa Nabi Isa pun Islam. Bukan Yahudi. Waktu tu agama, orang panggil agama rekod daripada ahlul kitab. Daripada tokoh-tokoh Yahudi sendiri. Nah, Nasara sendiri. Tu orang panggil dia rekod sendiri. Sebab apa? Sebab kalaulah kita kembali kepada nenek moyang mereka. Kalau kembali kepada nenek moyang mereka, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata bapak dia ialah Ibrahim alaihi salam. Bapakku ni Ibrahim alaihi salam. Yahudi kata bapak dia Ibrahim alaihi salam. Nasara kata bapak dia pun Ibrahim alaihi salam. Tiga agama ni berebut pak. Islam kata, Nabi kita kata Ibrahim bapak kami. Tengok kita duk baca dalam tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita sebut dua Nabi. Sedangkan Nabi 25 orang yang wajib kita mengetahui secara tafsili. 25 orang. Apa sebut dua ni ya? Tanda kata Nabi kita ni banyak. Ambil syariat daripada Nabi Ibrahim. Ambil syariat hak Nabi Ibrahim duk bawa. Setengah daripadanya tawaf. Ibadat haji dan lagi pula kurban. Yang kita duk buat tu syariat hak dibuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan satu kiblat. Kita kiblat kepada Baitullahil Haram. Baitullahil Haram ialah kiblat Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu nak rakyat kata kita sebut dua tu je. Lepas tu
Nabi kita yang mengaku bapa dia Ibrahim alaihi salam kerana bertali kok Nabi Ismail. Ismail anak Siti Hajar. Lepas tu Yahudi pun yang mengaku Ibrahim juga. Sebab ia bertali kok Nabi Ishak. Ibu dia Siti Sarah. Baik. Kita dah dengar dah cerita tu. Dan Nabi Isa pun mengaku, Nasara pun yang mengaku Ibrahim tu ialah bapa dia. Nabi Musa mengaku Ibrahim bapa, tak ada pelik gapo. Nabi Isa mengaku Ibrahim tu bapa, tak ada pelik gapo. Yahudi mengaku ni. Yahudi mengaku kata Ibrahim bapa dia. Nenek moyang dia. Nasara mengaku kata mengaku kata Ibrahim tu nenek moyang dia. Nabi Muhammad pun mengaku kata Ibrahim tu nenek moyang dia. Pakat berhubung belaka tiga-tiga tu. Maka ayat Quran turun. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tengok ayat Quran jelas tak jelas? Maka na Ibrahimu, ma tu orang panggil manafi. Maka na Ibrahimu Yahudiyan. Quran mari nafi. Bukanlah Ibrahim tu Yahudi. Wala Nasraniyan marilah taukid pula. Dan bukan Nasara. Kalau Nasara tu agama di bangsa kepada langit, Yahudi tu bangsa kepada langit, pas apa Quran mari nafi? Berat. Walakin kana hanifan musliman, akan tetapi adalah Ibrahim itu hanifan musliman. Musliman isim wasaf daripada aslama yuslimu, Islam. Islam satu saja. Dia mau kata dalam kitab tafsir banyak ni sebut al-adyan as-samawiyah. Sebut gi je bahasa iya. Ya orang tobok dah ke. Tak ada payah apa tobok. Boleh tobok kan. Matebak ada matebak dia. Matebak ada nak tobok kok mana lagi tengok kitab-kitab lah ni. Oh, sumpah dak dengan kitab-kitab dulu yang ibarat tukar kok tu, tukar kok ni, hadak kok tu, hadak kok ni, kita nak kok ana buat lagi ke kita. Matematik ada di tangan kita dah. Kita nak buh kok ana lagi. Baik tu. Lebih-lebih lagi, oh Yahudi orang panggil bijak sungguh. Bijak sungguh. Itulah lebih kurang dia. Tu dia. Ini seli kot tu sikit jumlah muqtaridah sikit. Tengok dia di sini. Maka di sini dia katakan, iaitulah undang-undang daripada Allah. Iaitu kena kepada undang-undang daripada Allah Ta'ala tu, dinamakan dia agama Islam. Hak kita dah bawa sekarang. Sebab itulah kita ni kena banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita beranak di atas fitrah Islam ni, bukan mudah ni. Tak ada harga kita nak pergi banding di atas muka bumi ni, tak ada dah. Kita ni jadi alhamdulillah aku beranak. Walaupun aku ni keluarga tak ada mulia pun, aku boleh agama yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah banyak kita bersyukur kepada Allah. Maka di sini dia kata, dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Aslama yuslimu, Islam, Muslim. Muslim. Orang Muslim. Yakni orang yang beragama Islam. Yakni yang nyebut titik 3 nanti. Bukan yang ni tu, yakni. Itu dia. Yakni orang yang beragama Islam, Muslim tu. Kalimah al-Muslim tu yakni orang yang beragama Islam, dia panggil isim fa'il. Maka nyata daripada ta'rif itu, nyatalah ta'rif tu. Ta'rif hak kita bagi ta'rif ambil daripada awal kata agama tu. Agama hak dibangsa kepada Allah tu, gapo dia? Tu sudah raya mu'arrif dengan mu'arraf. Ta'rif dia tu.
Bila ada mu'arraf, dia kena ada ta'rif dia. Maka ta'rif di sini kita nak jadi timbang sama berat. Nah, sama berat dia hak ni tu, dia kena adanya jamik manik gapo tah. Kalau berat sebelah pun orang panggil tak itu juga, tak sempurna juga. Macam kita banding mudah-mudah, kita contoh mudah-mudah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran tu mubtada, kalamullah tu khabar. Boleh tak dua tu? Timbang sama berat tak? Hak ni mubtada, hak ni khabar. Quran ialah kalamullah. Boleh gerak? Kalau ngaji mantik tak boleh pergi. Kalau nahu boleh dak. Nahu ya boleh dak dah. Quran ialah kalamullah. Mubtada khabar. Tapi kata kita mari bahas, mari bercara dalam mantik sikit. Mantik tak boleh pergi sebab orang panggil, orang panggil khabar tu tak ada manik. Khabar tu jamik lah mana? Al-Quran, berarti molek. Kalamullah. Quran ialah kalamullah. Bos sebut kata kalamullah tu, dua ni ya tak sama berat. Apa boleh kata tak sama berat? Sebab kalamullah, Taurat pun kalamullah. Injil pun kalamullah. Zabur pun kalamullah. Jadi hak ni khusus, hak ni umum. Tak sama berat. Lalu itulah dia kena ada manik jamik tu. Habis tu nak royak kata nak buat mubtada khabar bukan mudah. Sampai tu tok guru karang kita ni bukan biasa. Kita orang baca ni pun kena duk tengoklah. Pas kali sekali, pas kali-kali yang kedua pula nak ambil ibarat tu. Bukan mudah. Kadang-kadang kena tanya demo-demo hak pandai-pandai lebih pada kita pula. Rojok dia. Tu. Kena rojok kepada kitab-kitab yang lain. Tu. Pada tu. Kita pergi pula sikit lagi. Maka di sini dia kata, maka nyata daripada ta'rif itu bahawa yang disebut agama Islam itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantar akan dia dengan melalui rasul-rasulnya rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Daripada yang bersangkutan dengan akidah dan dengan ibadat dan muamalah dan sebagainya. Tu dia. Dan sebagainya. Tu nak wipah deh. Ni nak wipah kata disebut agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah. Undang-undang Allah Ta'ala. Tu dia. Yang dihantar akan undang-undang tu dengan melalui rasul-rasulnya. Tengok undang-undang nak turun. Tengok Zabur nak turun. Melalui rasul-rasulnya kena kepadanya Nabi Daud. Injil melalui Nabi Isa alaihi salam. Taurat kena kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi demoning lah juru waktu turun mari tu. Demoning juru bawa sebar tu. Yang waktu turun mari tu iaitu Jibril alaihi salam. Tu dia. Jadi semua syariat hak datang kepada umat pada mana-mana masa tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan Islam. Bukan Islam itu kena kepada Nabi kita saja dah. Ambil daripada Adam alaihi salam sehingga siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat Yahudi, Islam masa Musa. Nasara, Islam masa Isa. Pas masa Nabi Nuh gapo? Masa Nabi Yakub gapo? Nyeselid deh kau tu. Tu dia deh. Tengok dia pula. Maka kita pergi sikit lagi. Kita pergi sikit lagi. Siap mihasa. Bermula undang-undang Allah Ta'ala itu dan bermula undang-undang Allah Ta'ala itu moga duk kecek masalahnya undang-undang dah kan. Bila sebut kata undang-undang daripada Allah,
yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ia panggil Islam. Ataupun nabi-nabi lain ia panggil Islam. Maka manakah undang-undang? Nah, manakah undang-undang? Bermula undang-undang Allah Taala itu 5 perkara. Ialah 5 perkara. Undang-undang ini ada 5. Iaitu iaitu 5 perkara tu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tu undang-undang. Jadi kita duduk lah ni tak lepas daripada undang-undang 5 ni. Kita duduk lah ni tak lepas daripada undang-undang 5. Kita duduk kena dengan agama, kita dapat duduk dalam wajib ataupun duduk dalam sunat. Supaya kita dah menutup ti yang demung dia. Kalau kita tak erti, pala ika tak ada erti sikit habuk, wajib kita. Kalau kita alim dah, kita tahu dah, bahkan kita lebih pada orang mengajar lagi. Tapi nak ambil bajik ke. Ni sunat. Perak. Tu. Bagi orang yang ada tempat maksiat, haram terus dia. Dalam haram terus. Demo ni duduk dalam keadaan orang panggil duduk makan nasi dengan bawang misalnya. Duduk dalam makruh. Tu dia deh, duduk dalam makruh. Lepas tu duduk tidur, harus. Duduk makan, harus. Duduk minum, harus. Maknanya semua tu duduk dalam hukum. Maka hukum ni lah. Ada balasan dia. Orang panggil perbuatan kita hak sakut paut dengan hukum, hak bergantung dengan hukum saat itu, maka ia ada balasan, ada pahala, ada dosa. Pahala dosa. Tu dia. 5 ni. Tu 5 ni. Gapo tu? Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Kita duduk ni tak keluar daripada 5 ni. Kita duduk dalam wajib ke, duduk dalam sunat ke, duduk dalam haruh ke, duduk dalam makruh ke, duduk dalam haram. Kalau kita duduk dalam masjid ni, duduk dalam haram ke? Tak. Duduk dalam makruh ke? Tak. Duduk dalam wajib emo sunat. Kalau kita tak ada erti puasa wajib, sebab dia wajib menutup ti. Wajib kita kena belajar, wajib kita kena tahu. Sebab kalau kita tak tahu, bagaimanakah kita nak buat ibadat kepada Allah? Faham tak? Tu dia. Kalau kita tahu dah, mari tu aku tahu belakang dah ni, hak guru ni duk cerita aku tahu dah. Cuma mari nak ambil bajik ke. Tu orang panggil sunat. Ialah nak berang dia. Supaya berang ni tak apa yang ngaji banyak dah. Tu dia. Mari dengar gitu, ambil pala. Nak ambil bajik ke, duk umur kau duk ngepek ke anak ya. Hak ni tak erti, hak ni tak dengar. Hak ni duk main telefon ke apa, nak jam ngaji 2 baris duk sedah. Jadi kita duk ngepek ke anak, mari masjid buat bajik ke. Tu orang panggil hak tu. Dapat sunat, duduk dalam keadaan sunat. Faham tu? Kalau kita duduk dalam keadaan haram misalnya. Demo suruh kita pergi hantar barang ni. Apa ni? Arak. Kita tengok. Cak gajah. Suruh pergi hantar di situ, kapung tu. Kita tak ada minum kali, kita tak ada makan kali. Demo minta tolong ya. Orang panggil benda ni ya haram makan, haram jual dekat. Haram kita orang panggil tolong dia ni tu, sebab wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ni masuk dalam tu. Tolong-nolong di atas kejahatan, maka dia jadi jahat. Faham tu? Tolong-nolong di atas dosa, maka dia jadi dosa. Maka jadi nak rakyat kata segala hukum ni kita kena tepuh sama mana-mana. Tu baik masjid harus duk berjalan dak klik harus lah. Tengok retina tak ada kelubung. Duk telanjir tak batas misalnya, tak tembok dia.
Orang gila, pitino, muda lagi. Kita pun lama tak ada tengok dia. Tengok hak tu. As-saharuh yang kita jalan atas tu, atas tembok tu. Tapi dia betul lah orang gila, muda pula orang gila tu. Kelanya bogai misalnya. Kita tengok. Hak tertengok tak apa, mula-mula lah kali tu. Ter tu tak apa, tak boleh lagi. Lepas tu kalau nak tengok lah ni got lainnya bogai ni. Ni. Tu haram. Berat tu. Tu nak wipah. Kata tak lepas daripada hukum 5. Kita duduk ni tak lepas daripada hukum 5. Pak akhirat esok nak timbang dalam 5 ni. Sunat banyak ke, haram banyak ke, makruh banyak ke, harus banyak ke, ataupun haram banyak. Nak timbang hak ni. Kalau sunat banyak, hebatlah kita. Nah, sunat banyak, wajib banyak. Boleh timbang hak tu. Ni haram banyak, makruh banyak. Haram banyak, makruh banyak. Makruh tinggal ke? Haram tu banyak misalnya. Duk ngupak kau orang lah, duk kata kau orang lah, duk makan nom-nom mabuk lah misal. Capur hak tu semua tak atas timbang ni, atas mizan. Tu letih kita. Tu tak lepas daripada 5. Tu dia. Nah, nak wipah. Kita nak cari testing dah kita apa. Itu dia. Maka di sini dia kata, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Yang dinamakan dia, kan undang-undang tersebut itu dengan hukum syara'. Orang panggil nama dia hukum syara'. Sebab ya hukum ni terbahagi kepada 2. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, hukum syara' ia terbahagi kepada 2, hukum taklifi, hukum wad'i. Hukum taklifi ni hukum hak pesen tekan. Hukum hak tekan. Orang hak kena tekan dia panggil mukallaf. Bahasa Sia kata putu bangkap. Itu dia. Hukum tekan put bangkap. Une tekan ke atas kita tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu orang panggil hukum syara', nak tekan ke atas kita. Kita ni kena ada 2 sifat. Sifat yang pertama akil, sifat yang kedua balik. Akil dan balik. Kalau orang ni siapa umur, orang ni berakal, maka dia panggil mukallaf. Gapo mukallaf? Yang ditekan ke atas dia. Maknanya Tuhan tekan kita kena turut agama, kena buat apa disuruh, kena tinggal apa dilarang. Putu bangkap dia panggil. Hukum nak tekan tu. Hak tekan dia 2 ya, wajib dengan haram ya. Wajib tekan sebelah lik turut, sebelah lik suruh. Haram tekan sebelah lik larang. Tu. Lepas tu hak lagi tu suruh tapi kena. Sunat. Nah, makruh larang tapi kena. Tu makruh. Lepas tu boleh pilih. Nah, orang panggil ma khayyara syari'u al-mukallafa baina fi'lihi wa tarkihi. Maknanya barang hak beri pilih oleh syarak akal mukallaf, akal orang hak kena kerja agama hak ni tu di antara buat ataupun tinggal. Boleh pilih. Nak buat pun boleh, nak tinggal pun boleh. Macam tidur. Berasa nak tidur. Tidur. Berasa tak saya tidur. Tak saya tidur. Berasa nak makan. Makan. Berasa saya makan. Tak sah. Satu orang panggil boleh pilih. Tu dia deh. Maka hak ni orang panggil hukum syara', hukum taklif, hukum wad'i ni, hak ni 7 hak ni. Sebab syarat, manik, sah, batal, azimah, rukhsah. Tu kita nak hurai tak boleh lah masa kita. Nah, masa ni kalau hurai tu jadi kena pakai masa panjang. Nah, kita kena sambung semula dia. Kita kena sambung semula. Jadi di sini dia kata tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut yang dinamakan dia dengan hukum-hukum syara' atau hukum-hukum taklifiyah. Nah, yang lagi akan datang menyebut akan dia di dalam huraian hukum-hukum syara' insya-Allah taala. Itu dia.
Sebab ya siapa tesing mulai kalau kita pergi juga. Jadi kena ada urai pula dah. Sekadar itulah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Lepas tu kalau ada nak soal, nak tanya, boleh insya-Allah taala. Tahu belaka dah deh. Bemak deh. Tahu belaka deh. Ada dengar belaka dah. Ya. Lepas tu ada nak tanya ke apa? Tak ada deh. Kalau tak ada kita mengerti sekarang ni. Beme? Mana beme kita? Ya. Atau tak ada deh? Deh, ustaz kita deh. Tak deh. Ya. Wallahu taala alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sadurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahim.